Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 25 Rejab. Besok 26 Rejab dan besok selepas maghrib masuklah 27 Rejab. Satu tarikh yang dikatakan, yang masyhur dianggap sebagai tarikh berlakunya salah satu peristiwa besar dalam sirah Nabi SAW, yakni Isra' Mi'raj. Dan bersamaan dengan tarikh 27 Rejab itulah muncul beberapa ibadah-ibadah baru yang dikhususkan pada malam 27 Rejab itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui video ini saya nak terangkan bahawa tarikh 27 Rejab itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang disepakati di kalangan ahli-ahli sejarah, ahli-ahli tarikh yang mengkaji peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Don't get me wrong, jangan salah faham. Isra' dan Mi'raj benar-benar berlaku dan ia berlaku kepada baginda SAW secara jasad. Sebab ada yang mereka yang banyak menggunakan teori akal, mereka berkata mustahil, impossible. Lalu mereka berkata baginda sebenarnya hanya bermimpi Isra' Mi'raj, bukan berlaku secara fizikal. Jasad baginda masih dikatil. Tidak. Kita ahli sunnah wal jamaah berkata Rasulullah SAW Isra' Mi'raj memang secara fizikal, memang dengan tubuh badan baginda, ya, bukan mimpi sahaja. Pun begitu, Isra' Mi'raj benar-benar berlaku. Yang diperselisihkan, yang tidak ada yang sahih tentangnya, ialah tarikh ia berlaku. Jika kita mengkaji hasil kajian para ahli tarikh dalam topik ini, kita akan temui bahawa mereka mengemukakan beberapa pandangan, beberapa tarikh di mana ia mungkin berlaku. Salah satu tarikh itu 27 Rejab, tapi mungkin berlaku, possible, tapi mereka sendiri pun tidaklah dapat berkata secara pasti, confirm 100% ia berlaku pada tarikh ini. Dan perkara ini bukan saja berlaku untuk peristiwa Isra' Mi'raj, tetapi juga kepada event-event lain, termasuklah kalau kita kaji tentang Maulid Nabi 12 Rabiul Awal tu salah satu tarikh daripada tarikh-tarikh yang mungkin baginda lahir pada harinya. Yang penting, yang benar, baginda lahir pada hari Isnin sebab baginda sendiri yang berkata dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bila tarikh 27 Rejab itu sendiri sesuatu yang diperselisihkan, tidak confirm, maka sudah tentulah tidak ada ibadah-ibadah yang khusus dengan malam 27 Rejab ataupun hari 27 Rejab. Tapi sebelum tu, saya nak tanya, ataupun pernah tak tuan-tuan dan puan-puan tertanya, kenapa peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sirah Rasulullah SAW tidak ada tarikhnya yang confirm, yang dapat kita pegang dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan? Padahal boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kebesarannya, keagungannya, boleh saja Allah menjadikan sirah Nabi itu tercatat dalam kalender Islam. Kalender Islam sudah ada, orang-orang masyarakat Arab pun biasa mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dan ia akan sampai kepada kita dalam keadaan yang yakin. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan sedemikian? Kenapa Rasulullah SAW pun tak ada nak cerita pada sahabat? Sebab yalah berlaku Isra' Mi'raj ketiga di Mekah, tapi bila dah ulang tahun setahun tu bagilah tahu. Kan banyak orang yang baru masuk Islam, kan, yang Isra' Mi'raj berlaku di fasa Mekah. Bila sudah berhijrah ke Madinah, makin ramai yang memeluk Islam, kan. Mereka tak pernah tahu tentang Isra' Mi'raj. Kenapa Rasulullah pun tidak membuat satu ulang tahun pada tarikh sekian-sekian untuk menceritakan kepada mereka tentang Isra' Mi'raj? So Allah SWT pun tidak menjadikannya adanya satu kalender, adanya satu kaedah, satu sistem untuk kita mengetahui berlakunya peristiwa-peristiwa penting ni, termasuknya Isra' Mi'raj. Dan Rasulullah sendiri SAW pun tidak memberitahu tarikhnya ataupun tidak menggunakannya sebagai salah satu metod dakwah kepada umat Islam yang baru saja memeluk Islam pada zaman baginda. Kenapa demikian? Salah satu hikmahnya, tuan-tuan, ialah untuk menutup pintu-pintu bid'ah. Sebab diketahui bahawa manusia ni akan ada sebahagian manusia, bukan semua, sebahagian manusia, mereka akan merebut peluang
pada tarikh-tarikh, seandainya diketahui tarikh-tarikh berlakunya peristiwa-peristiwa tersebut, mereka akan merebut peluang dan menjadikan tarikh itu untuk membuat mereka cipta sesuatu ibadah yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berbicara tentang bid'ah, Nabi SAW memang tidak secara spesifik sebut jangan buat bid'ah ni, jangan buat batu, jangan buat bid'ah ni. Sebab bid'ah ni dia tak ada limit. Dia tidak ada batasnya selagi mana orang itu menggunakan logik akal dan nafsunya untuk mereka cipta sesuatu ibadah yang baru, selagi itulah akan ada ibadah-ibadah yang baru. So bid'ah ni there is no limit. Because it depends on a person's creativity and his bad nafs to do whatever he wants. So sebab tu Rasulullah SAW hanya memberi satu blanket cover, satu apa yang sebut bahasa Melayu, baginda bersabda dengan satu sabdaan yang menutup semua pintu bid'ah, ya. Yang ini sama-sama kita bertahu, ya, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru, kerana setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi ini antara hikmah tidak dibagi tahu tarikh tersebut. Tapi sayang sekali di kalangan umat Islam ada yang masih lagi nak tarikh-tarikh ini dan mereka masih lagi memilih tarikh-tarikh tertentu, dan salah satu tarikh yang dipilih ialah untuk peristiwa Isra Miraj dan mereka pilih tarikh 27 Rejab. Maka dengan tarikh 27 Rejab ini bukan saja timbul dakwaan bahawa Isra Miraj berlaku pada malam itu, bersamaan dengan itu it comes in the package. Adalah solat Isra Miraj, adalah puasa 27 Rejab, solat 27 Rejab dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah, 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 di kalangan para ulama, para ustaz dan ustazah yang berani menegakkan kebenaran. Mereka tidak mahu sunnah masyarakat. Mereka mahukan sunnah Rasulullah. Mereka tanpa segan-segan, tanpa takut-takut telah pun menerangkan bahawa tidak ada puasa 27 Rejab. Tidak ada solat malam 27 Rejab. Kalau ada riwayat tentangnya pun darjatnya sama ada palsu ataupun dhaif jiddan. Alhamdulillah, kita menyanjung keberanian ustaz-ustazah seperti ini. Mereka tak kisah ancaman, kritikan daripada masyarakat. Mereka tak kisah kalau lepas ni cakap benda macam ni, lepas ni tak dapat jemputan lagi dah daripada masjid ataupun surau. Asalkan mereka dapat menyampaikan yang hak. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni muncul pula satu cara yang lain. Yang ini mereka menganjurkan, menerangkan keutamaan malam Isra Miraj, malam 27 Rejab, berdasarkan ayat pertama surah Al-Isra yang menerangkan bagaimana Rasulullah naik Isra pada malam yang penuh diberkati sekelilingnya. Sila rujuk, ya. Surah nombor 17 ayat nombor 1. Lalu mereka kata kerana malam ni penuh berkat, ayuh malam ni kita banyak berdoa. Ayuh pada malam ini kita banyak bersedekah. Ayuh pada malam ini kita banyak berselawat. Ayuh pada malam ini kita bangun qiyamulai. Ayuh pada esok harinya kita berpuasa. Dan bila mereka menganjur perkara ini, mereka bawa dalil-dalil yang sahih. Mereka bawa hadis-hadis tentang keutamaan untuk berdoa. Mereka bawa hadis-hadis keutamaan untuk berzikir. Mereka bawa hadis-hadis keutamaan untuk bersedekah. Bawa hadis-hadis keutamaan qiyamulai, solat pada baki 1/3 malam. Mereka bawa hadis-hadis keutamaan solat sunat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Hadis-hadis tersebut memang sahih, betul. Tapi hadis-hadis tersebut menerangkan keutamaan amalan tersebut secara umum. Ia bukanlah untuk dikhususkan pada 27 Rejab. Sebagai contoh, hadis keutamaan qiyamulai sebagai contoh, kan, banyak hadis-hadis. Ianya pada setiap malam. Bukan untuk dikhususkan pada 27 Rejab. Jadi tuan-tuan apa, kita kena beza sebab kita pentingkan dalil, kan. Ni ada dalil ni, 5 amalan sempena malam 27 Rejab. Tengok semua hadis, ni sahih Muslim, ni hadis sahih. Sahih ni. Ia memang sahih, tetapi ia bukanlah untuk dikhususkan pada 27 Rejab. Jadi ada penting di situ, ada beza di situ. Sebab sebagian orang tak pernah qiyamulai. Tiba-tiba 27 Rejab tu, malam tu, dia bangun qiyamulai. Lalu dia bangun qiyamulai kerana ada anggapan malam 27 Rejab ni ada satu keistimewaan padanya. Dan dia pun betul-betul berkeyakinan malam 27 Rejab ni lah berlaku Isra Miraj. Malam inilah yang ada keberkatan di sekelilingnya sebagaimana ayat pertama surah Al-Isra. Padahal
Tarikh 27 Rejab tu pun sendiri sesuatu yang hanya berdasarkan sangkaan, tidak confirm. There's no confirmation about it. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati ya, berhati-hati dengan ada segelintir lagi agamawan yang tak tahulah sebab benda ni sangat basic. Kenapa mereka nak ajar benda macam tu? Hadis-hadis yang mereka bawa untuk menganjurkan doa, sedekah dan sebagainya itu sahih. Tapi ia is umum. Bila-bila masa? Why you specify it on the night of 27 Rajab? It is based on the assumption that it is a night of Isra Mi'raj. But no, it does not happen on that night. There is a big discussion, a big difference of opinion among the scholars on the exact date of Isra Mi'raj. And the Prophet SAW and Allah Subhanahu Wa Taala on purpose did not tell us the exact date of Isra Mi'raj or other important events in Islam so that we don't worship on that particular day. We don't do extra worship on that particular day. If we want to teach, if we want to convey the lessons, the teaching of that particular historic event, such as Isra Mi'raj, we can do it at any time. We don't have to wait for 27 Rajab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara lain lah. Bila disampaikan perkara macam ni, adalah juga yang akan bersuara. Orang macam Hang ni, Hang dengan geng ni, tak ada kerja lain ke? Biar pilah kami nak beramal. Biar pilah kami nak puasa ke, nak solat malam ke apa. Apa hal yang Hang duk anti sangat ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang berpandangan sedemikian, ketahuilah bahawa kami melakukannya kerana dua sebab. Pertama, kami sayangkan Islam. Dan kami mahukan Islam ni dalam keadaan yang original. Kami tidak mahu Islam ini dicemari dengan bid'ah-bid'ah ini. Sampai-sampai orang akan anggap itulah yang sunnah. Betapa ramai yang menganggap 27 Rejab tu tarikh yang benar-benar berlaku Isra Mi'raj. Dia tak tahu ada khilaf. Okay, di bahagian description, exit video ni tag pada tajuk ada description. Saya ada bagi dua link tentang perbincangan tarikh sebenar Isra Mi'raj ni ya. Jadi kami melakukannya bukanlah tak ada kerja lain ke? Apa yang anti sangat ni? Tak, sebab kami sayangkan Islam dan kami mahu Islam ini dalam keadaan yang original. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga sayang kepada kalian. Kami nak kalian beribadah dengan satu ibadah yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya daripada kami, apa? Tak ada perintah pun untuk mengkhususkan malam Isra Mi'raj untuk sekian-sekian ibadah. Tapi kita buat. Apa hadis tersambung? Maka ia tertolak. Rugi saja. Padahal anda bersungguh-sungguh ibadah mulai esok. Maghrib kan? Masuk. Malam 27 Rejab sampai hari esoknya. Kemudian lusa tulat tu macam sebab manusia kan. Aku dah maksimum pada 27 Rejab. 28, 29 ni aku relax kejap lah. Okay? Jadi anda dalam suasana bersungguh-sungguh ibadah. Padahal anda tidak pula disuruh untuk bersungguh-sungguh ibadah. Dan berdasarkan hadis Nabi tu dalam Sahih Muslim ya. Sahih Muslim dan kalau tak lupa, tengok hadis nombor 5 daripada hadis 40 Imam Nawawi ya. Sesia saja sebab ia tertolak. Jadi kami buat ni bukanlah kami ni tak ada kerja. Bukanlah apa asyik tak puas hati je ni. Tak, sebab kami sangat concern dan kami mahu anda juga beramal ibadah yang dengan itu diterima oleh Allah, yang dengan itu dapat menambah syurga, menambah pahala yang akhirnya membawa anda ke syurga Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan bukan sekadar tak ada kerja ke, benci ke, ni geng W ni apa ni, semua benda salah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu mesej yang saya nak sampaikan. Sempena tarikh yang dikatakan Isra Mi'raj ya, sudah hampir hari ini 25 Rejab. Sekali lagi diulangi, Isra Mi'raj benar-benar berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fizikal, bukan secara mimpi. Cuma tarikh ia berlaku tidak ada confirmation, tidak ada yang sahih. Ya, bilakah ia berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, memang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu kita mengetahui tarikhnya tersebut supaya dapat menutup pintu-pintu daripada sebahagian orang yang suka buat bid'ah. Dia tahu aja ada hari berlakunya sekian-sekian event yang penting, dia menjadikan hari itu satu hari yang istimewa untuk dia beribadah pada hari tersebut. Padahal tidak dituntut sedemikian dalam Islam. Kalau ada hari itu, dia mesti berdasarkan dalil seperti hari Jumaat sebagai misalnya ya. Hari Arafah misalnya. Jadi mesti ada dalil. Itu yang kedua. Yang ketiganya,
Sebahagian orang ada yang menganjurkan sekian-sekian amalan pada malam ataupun hari 27 Rejab berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dalil itu memang sahih, tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan menelitinya, ia menganjurkan amalan tersebut secara umum. Maka jangan mengkhususkannya pada malam 27 Rejab. Dan yang akhir, bila orang macam saya dan geng yang lain-lain duk menegah orang daripada beribadah ni, bukanlah sebab kami ni tak ada kerja lah, dengki lah, dapat sponsor daripada Yahudi lah, apa semua tu ya. Tak, sebab kami sayangkan Islam dan kami juga sayangkan anda. Ayuh sama-sama kita membuktikan kasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang kita kepada Rasulullah dengan menegakkan sunnah baginda, menghapuskan bid'ah-bid'ah, virus-virus yang merosakkan sunnah tersebut. Dan ayuh kita sama-sama beramal dengan sunnah Rasulullah. Dan apabila kita tak beramal pun, kita tak beramal sebab ia bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang last ni akan ada juga orang bersuara. Habis tu daripada duduk tengok Netflix je, duduk main game lafonnya, baik aku buat istighfar istimewa sempena Isra Miraj, tahu tak? Apabila tuan-tuan meninggalkan satu bid'ah, ia juga adalah satu amalan yang mendapatkan pahala. Sebagaimana apabila ada orang ajak ramai-ramai, jom pergi minum arak, anda meninggalkannya sebab itu haram. Sama juga, jom ramai-ramai kita beribadah pada malam Isra Miraj, anda meninggalkannya sebab ia bid'ah, anda juga dapat pahala sebab anda memberanikan diri, menguatkan diri untuk meninggalkan satu bid'ah, satu larangan daripada larangan-larangan agama. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.